Assalamualaikum semua, apa khabar? Untuk video kedua kami bersama Produk Arus, kami nak berjalan jauh sikit dan nak kongsikan pengalaman bagaimana rasanya dan keseluruhan peranan kereta ini dalam perjalanan yang jauh. Jadi kami ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang, jalan-jalan sikit bawa keluarga. Sehaluan kami singgah di Toyota Gazoo Racing Festival, tengok sikit selebriti dan juga Tengku Jan berlumba dan langgar tembok. Boleh lihat atau tonton video Tengku Jan langgar tembok dalam video lain. Cuba lihat pautan di bawah. Lepas pada tu kami sekeluarga, keluarga saya lah, kami pergi ke Escape Park di Teluk Bahau atas pada Batu Feringgi. Escape Park sangat menarik. Dulunya dia adalah taman tema panjat-panjat, outdoor, betul-betul adventure. Tapi kali ini dah ada taman tema air. Cumanya taman tema air dia agak ekstrim sikit. Nanti kita lihatkan sedikit kepilan-kepilan video aksi saya terjunam dalam kolam. Baiklah, untuk video ini kita akan buat huraian dan kupaskan sedikit beberapa aspek yang kami dapat mengalami bersama Produk Arus ini. Yang pertama adalah faktor keselesaan untuk memandu jarak jauh, practicality ataupun kemudahan penggunaan, kepuasan pemanduan ataupun keyakinan pemanduan. Yang keempat, dari sudut penggunaan bahan api, jimat minyak ke tidak. Dan terakhir sekali, sistem keselamatan. Ya, sistem ASA 2 tu terutamanya ada juga memainkan peranan bagi kami dalam perjalanan ini. Jadi silakan tonton video ini. Seperti biasa, sebelum berjalan jauh, kami periksa dahulu minyak pelincir enjin berada di dalam keadaan yang baik. Jika arasnya rendah, tambahkan minyak pelincir menggunakan grade yang tepat dan pastikan yang bermutu tinggi seperti Petronas Syntium dengan teknologi Cooltech yang terbukti prestasinya di Formula 1. Sampai sudah kami di Batu Kawan, Pulau Pinang untuk menyaksikan Toyota Gazoo Racing Festival. Bab pertama, keselesaan. Kita mulakan dengan keluar masuk. Boleh nampak ni agak tinggi ya? Nampak tak? Kaki saya tergantung ni bila nak keluar. Jadi kalau nak keluar masuk sebenarnya kena betul-betul pergi sampai ke penjuru ni baru pijak keluar. Tapi kalau ikutkan, taklah tinggi sangat-sangat. Dia lebih kurang tinggi lutut saya ya. Para ni ataupun dorsil adalah sama tinggi lutut saya. Jadi untuk anak-anak kecil, ada mencabar sikit tapi tak ada masalah sangat. Yang ada masalah mungkin warga emas. Tapi mungkin boleh letak doorstep. Yang tu mungkin boleh tambah doorstep. Tak apa. Yang tu kita kupaskan dalam video pengubahsuaian yang mungkin akan datang. Okey, bila dah masuk, yang pertamanya kita cerita pasal tempat duduk lah dan ruangan. Kerusi ni agak rata. Dia bukan jenis yang macam bucket, agak rata. Walaupun sini nampak macam ada naik sikit, tapi sebenarnya agak lembut dan mudah lepeh. Jadi kita ke kiri dan ke kanan pun tak rasa macam terlalu terkongkong. Jadi dekat situ kita dapat rasa luas lah. Dia punya penyandar kerusi belakang ni pun, penyandar ni pun agak lebar. Tapi ada masalah juga dengan kerusi yang terlalu flat atau rata ni. Dia kurang sokongan. Jadi di selekoh contohnya kita rasa ada terbuai sikit lah sebab dia tak betul-betul pegang kita dengan baik. Hikmahnya kita dapat melapangkan kaki dan tangan dan badan dengan mudah sepanjang perjalanan. Kata pasal sokongan di belakang ni pun sebenarnya agak kurang, terutamanya bahagian lambar. Tiada pelaras untuk lambar support ataupun bahagian belakang bawah ni. Jadi saya sendiri kena duduk sangat-sangat tegak lah supaya tak lenguh. Bahagian bawah belakang ni melengkung pula kan. Jadi saya duduk agak tegak. Di ruang penumpang hadapan sama sajalah macam untuk pemandu. Tiada masalah, ruang kaki pun sangat luas walaupun dapat memberikan cukup ruang untuk orang belakang. Kita tengok di belakang pula.
Di ruang belakang, ya, dia sama je tinggi macam di ruang depan. Nak masuk keluar tu ada cabaran sikit. Tapi pintu boleh buka agak lebar. Dan juga kalau boleh nampak ruang letak kaki, dia tak ada macam melengkung ke bawah atau mangkuk. Boleh nampak di sini, bila kita pijak masuk dan naik, dia tak payah nak angkat kaki atas bahagian sisi yang atau tebing yang tinggi. Jadi dari sini terus keluar. Dan ruang keluar kaki sini pun agak luas. Tak payah nak angkat-angkat ataupun nak bengkok-bengkokkan kaki macam ni kan. Bila dah masuk dalam ni, ruang kelegaan kepala dan ruang keseluruhan macam ni tempat duduk saya. Kedudukan saya memandu. Dekat belakang ni, ruang lutut pun banyak. Dan kaki pun boleh masuk bawah kerusi hadapan. Jadi adalah kelegaan dekat situ yang agak baik. Dan terowong tengah ni pun tak terlalu tinggi dekat sini. Jadi dia tak makan ruang. Keseluruhannya agak lapang dan pemandangan keluar. Saya tutup pintu sekejap je, tengok ni. Agak rendah. Jadi kita kurang rasa mabuk kereta sebenarnya sebab kita dapat lihat luar dengan agak baik lah. Sudut pandangan ke depan, keluar depan pun cukup baik. Dan ni yang penting, kesejukan, kenyamanan ruang dalaman. Ada baris pendingin hawa dekat belakang ni dengan 3 corong dan kawalan kelajuan, 3 kelajuan. 1, 2, 3. Dia tak ada kawalan penyejukan ataupun suhu, tapi hanya kelajuan kipas atau blower. Dalam ni juga ada sistem penyejukan dia sendiri. Taklah sama sejuk dengan yang hadapan, tapi sekurang-kurangnya sejuklah juga. Cumanya keseluruhan tetap sedikit panas bila kita lama di lebuh raya. Kerana ni, filem penebat yang datang standard dengan kereta ini, premium ni, ada ciri-ciri keselamatan. Jadi kalau orang ketuk tu, dia tak pecah lah. Tapi dia punya penebat haba tu, ataupun fungsi dia untuk menyahkan gelombang inframerah dan juga penyerapan haba tu kurang sikit. Jadi tak heranlah ramai dapat je kereta ni walaupun datang dengan filem penebat haba tinted ni, tapi yang itu antara pertama yang ditukar dulu. Tambah lagi dengan kepiawaian terkini di pintu belakang dan di ruang boot belakang ni, kat sini semua boleh gelap habis. Jadi itu antara projek yang semestinya kita lakukanlah selepas ini. Kalau duduk 3 orang di belakang ni sebenarnya taklah selesa sangat. Walaupun kerusi ni kita boleh nampak agak rata, jadi tak adalah beza sangat ketinggian antara orang yang duduk di kiri dan kanan dan duduk di tengah. Tapi ruang bahu tu taklah begitu banyak kalau ada penumpang tengah. Kalau dah duduk 5 orang macam ni, cukup tak ruang muatan belakang untuk bagasi? Macam mana pula kalau 7 orang? Mari kita tengokkan. Seperti dalam video pertama, kita boleh nampak ruang muatan belakang tidaklah begitu gegasi ya. Cukup-cukup saja. Dan kalau kita pasangkan barisan ketiga, nampak ni, memang terhad. Lagipun kalau betul-betul nak duduk kursi belakang ni hanya untuk kanak-kanak yang sangat-sangat kecil, bawah 5 tahun, 4 tahun contohnya, ataupun kalau orang dewasa pun untuk perjalanan singkat sahaja. Kalau betul-betul nak letak anak-anak di belakang ini, nak kena pasang child seat, betul tak? Tak pun booster seat. Kalau anak 4-5 tahun tu boleh pakai booster seat. Booster seat tu bolehlah pakai kat belakang ni. Tapi penambat booster seat dekat belakang ni nak kena pakai tali pinggang keledar lah. Kalau nak letak child seat, boleh letak di baris kedua. Jadi macam mana? Kalau betul-betul 5 orang nak pergi berjalan untuk tempoh yang lebih lama, seminggu katakan, jelajah satu Malaysia ke, tak pun singgah 2-3 tempat, rasanya nak kena letak ruang bagasi atau muatan di atas. Yang itu tak cukup lah, tak cukup kalau setakat nak harapkan di belakang ni saja. Tambah pada tu, boleh nampak lampu untuk ruang muatan belakang ni ada di sisi tepi sini. Kalau kita langgat-langgat barang tinggi pada malam, tak nampak lah. Cahaya tu dah dihadang oleh bagasi-bagasi ataupun barangan kita. Tapi yang bagusnya, kalau betul-betul nak pakai 7 tempat duduk, dekat belakang sini kita boleh nampak ada ruang letak barang sikit yang cetek lah juga, tapi berguna. Boleh letak barang sikit dan juga tempat letak cawan atau botol. Dan belah kiri ada soket 60 watt 12 volt.
untuk kita guna mengecas alat peranti di belakang, ataupun macam kita tunjukkan pakai apa-apa perkakas peralatan yang kita nak di belakang. Contohnya mesin vacuum, kalau kita pergi camping ke, kita nak pump pelampung air tu, nak pasang lampu ke, bolehlah pakai yang itu. Praktikaliti di ruang tengah pula, kita boleh nampak ada banyak ruang letak barangan. Dekat sini boleh letak sampul-sampul atau kertas-kertas. Dekat sini dua-dua belah ada penyangkut untuk letak mungkin bungkusan makanan dan sebagainya. Maksimal 3 kilogram katanya. Tapi daripada kekukuhan yang kita dapat rasakan, rasanya lebih 3 kilogram pun dapat tampung. Dekat sini boleh nampak dua-dua pintu, ada tempat letak botol dan ruang barangan yang agak besar. Cumanya dalamnya tak ada salutan ataupun balutan kain ataupun kapet. Jadi dia kalau letak barang situ, dia bunyi-bunyi lah, kelak bila dia menggelongsor. Dekat depan sini ada pengecas USB 2 amp 5 volt. Tapi satu je pengecas USB untuk penggunaan baris tengah ini. Tak ada pengecas soket 12 volt lain yang dapat dilihat. Jadi kat situ mungkin kurang sikit lah. Tambahan lagi untuk menyangkut barangan adalah sini. Ini sebenarnya tempat untuk kita kuncikan tas tangan ataupun barang-barang bernilai. Tapi boleh juga digunakan untuk menyangkut barangan. Kekurangan dekat sini itulah, ada satu saja soket USB untuk penggunaan orang belakang. Kalau tak pun, tak ada orang di barisan ketiga, bolehlah tarik sikit daripada sini. Soket 12 volt di belakang ni agak dekat berhampiran dengan barisan tengah, jadi bolehlah guna yang tu, tarik kabel dari sini. Orang belah sini bolehlah pakai yang belakang punya. Kalau dilihatkan agak berat ke hadapan ya, tumpuan diberikan untuk setengah-setengah perkara dari segi praktikal. Contohnya tempat letak minuman dekat depan ni saja ada 7, 2 dalam setiap pintu depan dan 3 di ruang tengah ini. Memanglah yang 3 di ruang tengah ini boleh juga dikongsi dengan orang belakang, tapi rasa macam tak seimbang ya. Begitu juga dengan pengecas elektrik atau elektronik. Dekat sini ada soket 12 volt satu, ada USB satu yang 5 volt 2 amp ni. Ada juga USB di atas sini, tapi USB atas sini lebih untuk keterhubungan dengan sistem multimedia, bukan sangat untuk mengecas lah. Jadi ada 2 tempat mengecas di hadapan ini, dan juga yang tempat mengecas USB ni dekat kerusi pemandu boleh juga digunakan oleh penumpang sebelah sini ataupun pemandu sendiri. Lupa nak cakap, dekat sini ada poket sikit. Yang ni sangat berguna kalau macam nak mengecas power bank contohnya. Kita boleh letak power bank di sini dan cas gunakan soket sini. Itu juga berguna kenapa? Sebab ruang barangan untuk meletakkan perkara-perkara ataupun barang-barangan kecil yang loose items lah kata orang, tak berapa banyak. Sebab dekat sini tak ada center armrest yang boleh kita sorokkan barang di dalam. Kat sini hanya ada talam dan sini juga cetek saja. Dia tak ada ruang yang dalam untuk letak banyak barang. Jadi nak harapkan glove box ni saja sebenarnya tak habis besar. Dekat atas sini pun tiada sebarang ruang simpanan yang tambahan ya. Memang setakat sini airbag, beg udara, dan sini ada corong pendingin hawa tambahan. Cakap pasal pendingin hawa, ada sistem memori 1 dan 2. Sistem memori ni agak berguna sebabnya bila kita mulakan perjalanan mungkin panas, jadi kita boleh terus mulakan dengan memori 1. Bila dah lama dalam perjalanan, keadaan dalam kabin dah cukup sejuk, kita boleh terus tekan memori 2 untuk kita taklah beku sangat kan. Dan alhamdulillah sistem penyejukan cukup memadai, walaupun filem penebat dia tak habis baik, tapi sekurang-kurangnya dapat tampunglah dengan pendingin hawa yang agak sejuk. Pencahayaan dalaman sebenarnya tak berapa memadai, tak berapa cukup. Boleh nampak dekat tengah ni dia tak gunakan LED putih, masih seumpama tungsten kuning itu. Dekat belakang pun sama, ada satu saja dekat belakang tu. Cakap pasal lampu, kedua-dua visor penumpang depan dan untuk pemandu ada cermin siap dengan lampu pencahayaan ni.
Masalahnya lampu ini menghadap langsung kepada mata kita dan silau lah bila kita tarik naik, terutamanya pada waktu malam. Ia mungkin ada yang lebih bernas kalau letakkan lampu tu di atas sini. Jadi ia dapat mencahayakan wajah muka kita tanpa menyilaukan mata. Ini bila kita buka terus silau mata. Dari segi keterhubungan, kalau setakat nak sambung Bluetooth untuk memainkan muzik daripada alat peranti sangat mudah. Agak cemerlang juga mutu panggilan ya. Kalau kita pakai handsfree, kita boleh dengar dengan sangat jelas dan juga mereka di hujung talian sana pun boleh dengar kita bercakap dengan sangat jelas. Tak kira bagaimana suasana dalam kereta. Dari sudut itu memang sangat baguslah, saya pun tak duga. Cumanya nak mirror link ataupun memaparkan fungsi telefon pintar kita langsung ke skrin tengah ni atau sistem tengah ni masih belum berfungsi untuk iOS ataupun Apple dan juga Android 8.5 ke 9 dan ke atas. Katanya ada satu patch ataupun kemaskini yang akan dilakukan tak lama lagi, mungkin dalam bulan 3 atau bulan 4 ini, tapi masih belum dapat sebarang pengesahan tarikh sebenar yang ia akan dilakukan. Jadi setakat ini cukuplah sekadar untuk menyambungkan Bluetooth, memainkan muzik daripada alat peranti ataupun menyambungkan panggilan melalui sistem handsfree. Satu perkara saya ingin tambah yang lupa saya sebutkan dalam keselesaan tadi, kereta ini walaupun banyak yang mengatakan bahawa RPM sangat tinggi ketika berjalan di lebuh raya, saya tak nafikan, cumanya kadar bunyi keseluruhan agak terkawal. Bukan setakat kadar atau tahap bunyi tu, tapi nada bunyi juga. Dia tak bergema, tak mengaum. Senang cerita, dia kurang bass. Tambah lagi, bunyi tayar pun sangat kurang. Itu kita cerita pasal tayar sekejap lagi. Jadi apa yang kita dengar adalah bunyi enjin sikit, bunyi transmisi sikit dan bunyi angin sikit di luar kalau kita lebih 110-120 km sejam. Tapi saya boleh syorkan cukup jelas untuk kita dengarkan muzik yang dimainkan sehingga laju 140 km sejam. Ada setengah-setengah kereta yang kami uji sebelum ini, MPV juga, yang lebih pada 120-130 tak dapat nak dengar dengan nyaman. Dan kereta-kereta tersebut ada yang pada tahap ataupun pada harga yang hampir 2 kali ganda kereta ini. Yang itu pun satu benda yang agak mengejutkan yang kami tak sangka. Baiklah, bab ni sebenarnya nak cerita pasal pemanduan tapi ada hubung kait kepada keselesaan tadi. Kita cerita dulu tentang tayar. Kalau nampak kereta ini didatangkan dengan Goodyear Assurance Triple Max 2. Kami nampak pada majlis pelancaran hari itu tayar Bridgestone. Dia tengok kelompok pengeluaran mana yang kita dapat, nasiblah tayar mana yang kita dapat. Mungkin kita akan kupaskan sedikit tentang itu dalam video lain. Tapi cukup untuk kami katakan dari segi keselesaan, Goodyear Triple Max Assurance ni dia rasa tegap. Dia taklah rasa macam tayar yang sangat-sangat kenyal dan empuk. Tidak. Dalam masa sama, dia taklah melantun. Jadi dia ada rasa dia punya ketegapan sidewall dia ataupun dinding dia, ketegapan tu ada, tapi dia tak sampai tahap melantun. Dan cakap pasal melantun, keseluruhan kereta ni pun kalau kita jalan pada kelajuan rendah di sekitar kawasan parking ni contohnya, kita dapat rasakan ia mempunyai suspension, sistem penjagaan yang agak tegap, utuh lah. Tambah lagi kita tahu kan kereta ni untuk mengangkut penumpang sampai 7 orang. Tapi bila kita bawa pada hal laju lebuh raya, dia rasa lebih rata. Dia tak macam Avanza. Avanza dia kelajuan rendah pun macam tu, kelajuan tinggi pun macam tu. Tapi yang ni bila dah sampai kelajuan lebuh raya, tak payah 110, 80 km sejam pun dia dah mula agak rata. Gaya perjalanan tu taklah ikut sangat jalan tu kan. Tapi yang paling utama yang saya dapat bangkitkan adalah kesenyapan golekan tayar tu. Untuk pemandu pula, kita dapat rasa macam tadi kata dia rasa sistem penjagaan tegap. Keseluruhan kereta ni memang rasa tegap dan mantap. Tak yang kita sangka dalam kereta sekitar 80, 70, 80 ribu ringgit dan penghasilan tempatan. Tak, kereta ni betul-betul rasa tegap. Hampir macam Fortuner sikit, tak pun Innova lah kan. Dan dari segi pengendaliannya, ia taklah begitu ringan dari segi kawalannya. Steering, brake, pedal minyak, semua ada rasa berat sikit. Tak macam bawa Pro 2 seperti Myvi ataupun Beza. Jadi kat situ kita boleh rasa,
Dia memang tala supaya perasaan bila kita pandu tu macam kereta yang tegap, macam kereta industrian sikit lah, perindustrian sikit lah kan. Tapi kita dapat rasakan keseluruhan kereta tu sebenarnya tak berat. Jadi cara dia mengemudi tu kita tahu sebenarnya dia hanya 1,300 kg saja. Dia bukanlah kereta yang berat. Oleh itu agak mudah untuk kita kendalikan dan kita tempatkan atas jalan. Yang saya heran tu ketepatan steering tu agak lebih baik berbanding dengan produk-produk lain. Myvi pun nak bandingkan dengan Myvi pun rasa ini ketepatan steering tu lagi meyakinkan. Yang kurang meyakinkan tu adalah ia masih ada unsur tersasar daripada hala tuju apabila dipukul angin. Semasa kita memotong bas dan lori besar contohnya, ataupun bila ada permukaan yang ada sedikit hala ke kiri atau ke kanan tu. Kalau permukaan jalan tu condong ke kiri ke kanan tu, dia pun ada ikut sikit. Tapi itu hanya berlaku pada hal laju lebih 120 km sejam. Lebih 140 baru betul-betul terasa. Itu pun taklah sampai terlalu merisaukan. Cuma kita sedarlah yang ada pergerakan sikit tu, tersasar sikit. Cumanya jauh lah nak bandingkan dengan Beza. Beza tu betul melayang rasanya. Ini taklah sampai macam tu. Dan siapa suruh bawa keluarga sampai 7 orang lebih 120 km sejam pun kan. Bawalah elok-elok ikut had kelajuan lebuh raya kebangsaan. Nak cerita pasal pemanduan waktu malam pula, lampu ni, pencahayaan lampu utama LED ni cukup terang. Yang tu pun tak diduga. Ada pelarasan di dalam untuk laraskan ketinggian hala lampu tu, dan pelarasan tu agak banyak daripada menyilaukan orang ramai sekitar sampai ke kita tak cukup nampak jauh. Kita betul-betul dekat saja. Jadi kalau di kawasan bandar tak nak silaukan orang, kita buat paling rendah, dekat sangat. Cumanya tahap paling rendah tu adalah tahap 4 ke 5. Jadi angka atau nombor lagi besar tu dia tahap lagi rendah. Kalau letak pada tahap kosong dia paling tinggi. Pelik sikit. Patut kosong daripada bawah lah kan, naik ke atas. Dan juga nyalaan lampu automatik tu sangat berguna lah. Sebabnya kita bila masuk terowong, dia nyala sendiri. Masuk parkir basement, dia nyala sendiri. Bila kita dah penat sampai dah nak malam tu, kadang di lebuh raya kita tak perasan kan, belum nyala lampu kan. Jadi dia boleh nyala sendiri. Kat situ sangat membantu. Sayangnya kita tak ada pengelap cermin automatik. Yang tu tetap manual. Tentang kuasa enjin tu sebenarnya ramai orang takkan percayalah walaupun saya cakap ni kan. Tapi kuasa tu agak memadai. Kerana apa? Dia ada satu trik lah. Gearing dia ataupun transmisi menggunakan gear yang pendek-pendek. 4 kelajuan, nak bandingkan dengan Myvi, dia punya nisbah gear tu lain. Jadi dalam kereta ini RPM sentiasa lebih tinggi. Jadi apa hikmah dia? Hikmah dia adalah ia sentiasa pada julak RPM yang mengeluarkan kuasa maksimal. Jadi kalau kita bandingkan dengan kereta lain, dia kadang berjalan pada julak RPM yang bukan pada kuasa maksimal. Jadi kalau nak jalan lagi laju, kita kena tekan cukup banyak sampai dia drop gear kata orang. Dia turun satu gear baru RPM naik dan kita dapat maksimalkan kuasa, penjanaan kuasa enjin. Yang ini dia agak sentiasa berada dalam julak RPM maksimal. Jadi kita rasa macam sentiasa ada kuasa. Cumanya bila kita tekan lebih kuat, baru kita rasa macam, oh kat situ je kuasa dia kan. Jadi memang tak bolehlah nak bergegas laju sangat. Cumanya setakat nak kekalkan kelajuan sehingga 140 km sejam, saya dapati bahawa dia punya kederat ataupun usaha untuk kita kekalkan kelajuan sedemikian sama macam dalam Persona 2017 VVT. Pelik kan? Sebab dalam Persona 2017 tu, kalau lebih 140 km sejam sehingga 150 atau 160, dia enjin tu dah mengaum, dah bergema. Lepas tu kedudukan pedal minyak tu pun rasa macam dah terlalu banyak. Jadi kita rasa tak selesa nak kekalkan kelajuan sedemikian. Dengan kereta ini setakat 140 tu ada lebih lagi, maknanya daripada segi kedudukan pedal minyak tu belum kena tekan sampai habis. Begitulah talaan dia. Tapi herannya pada julak RPM 4000 pun dalam kabin okey. Bolehlah dengan nada enjin tu macam tinggi sikit, tapi dia tak terlalu mengganggu dan kita dapat biasakan diri dengan agak baik. Dan seperti saya sebutkan tadi, boleh masih dengar muzik daripada pembesar suara dengan agak jelas. Akhir sekali dari segi keselamatan, yang pertamanya ada amaran tali keledar untuk 5 tempat duduk ya.
2 di hadapan dan 3-3 di baris tengah tu semua ada amaran kalau tak pakai tali keledar keselamatan. Selain daripada itu, sistem ASAR 2.0, sistem bantuan keselamatan berkendiri ni dapat tolong kita memperlahankan kereta dengan agak mendadak. Pengesan tu, penggera tu aktif sehingga 100 km sejam, tapi ia dapat bantu kita membrek daripada 80 km sejam ke bawah hingga 4 km sejam. Kat situ agak membantulah sebab kadang-kadang kita dah jalan jauh, agak leka. Lepas tu tengah-tengah lebuh raya tu kadang-kadang ada pula sesak lalu lintas, terhenti-henti di tengah-tengah lebuh raya kan. Jadi beberapa kali sebenarnya kalau betul-betul saya sendiri nak tekan brek dengan lebih kuat sempatlah. Tapi sebab sistem tu dah datang bantu, dah mula membrek untuk saya, jadi tak perlulah saya membrek dengan terlalu kuat dan mendadak di hujung tu. Dia dah mulakan proses membrek tu. Dan bila dia mula proses membrek tu, saya pula dapat lebih kesedaran bahawa saya perlu membrek dengan lebih kuat. Jadi agak banyak kali lah sistem tu dapat membantu. Kalau tidak mengelakkan sepenuhnya pelanggaran, sekurang-kurangnya mengurangkan atau meminimalkan impak sekiranya kita masih leka dan tak membrek. Tambah pada tu, ia sekarang dapat mengesan pejalan kaki. Jadi pedestrian tu dapat dikesan walaupun hanya terhad kepada saiz dewasa. Kalau kanak-kanak kecil atau dewasa yang kerdil tak dapat nak dikesan dengan baik. Dan tambah lagi pada tu, motosikal ataupun kenderaan-kenderaan yang berbentuk pelik seperti trailer, lori yang rendah tu tak dapat dikesan juga. Oleh itu anda kena selalu peka dan pastikan kamera yang terletak di bahagian atas tu, skrin depan, selalu atau sentiasa dalam keadaan bersih. Keseluruhannya macam mana? Happy tak happy, seronok tak seronok, puas hati ke tidak dengan arus ini untuk perjalanan jauh? Ya. Saya hanya sedikit hampa tak cukup banyak ruang untuk letak barangan dalam arus ini. Selain daripada itu, saya tak berapa sangka yang ia adalah teman perjalanan jarak jauh yang agak baik. Daripada segi pemanduan pula, rungutan hanya 2 yang utama. Satu, kerusi tu tak cukup sokongan untuk saya contohnya. Dan untuk perjalanan jauh, center rest tu untuk letak tangan, lengan sangat penting. Tambah lagi dengan kedudukan steering yang agak jauh dan condong sikit ke depan seperti SUV lah kan, macam van sikit. Oh, lupa. Penggunaan bahan api. Macam mana? Bagus tak bagus? Yang itu pun sedikit hampa. Sebab kalau kekalkan 100 hingga 120 km sejam pun susah nak dapat lebih daripada 13 km per liter. Paling baik pun 12 lebih km per liter, dan bila kita jalan lebih laju sehingga 130-140 km sejam hanya dapat lingkungan 11 km per liter. Jadi perjalanan di lebuh raya lebih kurang sama saja pengiraan atau penggunaan bahan api dengan perjalanan dalam bandaraya yang sesak. Peralatan perjalanan elektronik ataupun trip komputer, instrumentation yang disediakan oleh Perodua ni agak tepat ya. Jadi kalau dikata contoh kita ada average kilometer per liter ni dan juga range, ia agak tepat. Kita boleh harapkan dia. Dan bila kita tengok sini, baki ataupun tahap paras minyak yang ada dalam tangki pun agak tepat. Kalau dah sampai kosong tu, dah kelip-kelip tu, kita tahu berapa banyak tinggal. Jadi kita perasan hari tu bila dah kosong, range dah kosong, dia boleh jalan sekitar ada 30-40 km sebab dalam tangki tinggal hanya 3 atau 4 liter sahaja. Jadi dari segi kelajuan dan jarak juga memang tepat. Kita tengok speedometer ni. Jadi kalau dia kata 120 km sejam, makanya kelajuan sebenar kalau kita bandingkan di GPS adalah 115 km sejam. Dia memang mana-mana dia tunjuk kelajuan pun dia 5 km sejam lebih daripada apa yang sebenar. Dari situ kita boleh sukat. Kalau kita nak tackle lah kan, kamera-kamera AES contohnya, kita tahu kita jalan 115 km pada meter ini, maka selamatlah kita. Kelajuan sebenar adalah 110 km sejam. Untuk video akan datang, kita akan laporkan pula servis pertama. Kami berjalan hari tu sebelum servis pertama. Sekarang dah pun buat servis pertama, kita akan laporkan pengalaman kami. Pahit manis. Pahit manis lah kan. Servis pertama.
Baiklah, sampai sini saja. Terima kasih menonton dan sehingga video akan datang. Selamat menikmati kereta pilihan anda.